Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadarihi wa miqdarihil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Masya-Allah, Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah. Kembali kita pada malam ini di kuliah WhatsApp online, dan semoga di saat-saat ketika kita menjelang Aidilfitri ya, ada lagi 2 hari untuk Ramadan, dan kalau tak ada apa insya-Allah besok tengok anak bulan, kalau tak nampak kita sambung lagi sampai ke 30 hari puasa. Dan kita ni sangat-sangat syukur kerana masih diberi kesihatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berdepan dengan bulan Ramadan yang mubarak. Jadi malam ni malam ganjil, jadi masih lagi ada kesempatan untuk beramal, menambahkan lagi amal ibadat. Sebab habis Ramadan, segala sunat jadi sunat, tak jadi wajib dah pahalanya. Tapi musim Ramadan, segala amal sunat mendapat pahala wajib di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tu tak ada dah, tunggulah pula tahun depan. Siapa yang mengejar, siapa yang beribadat, maka dia dapatlah mal lam yazul lam yadri. Jadi di sinilah penting kalau kita mengaji malam-malam ni pun, walaupun terhoyong hayang, walaupun mengantuk-ngantuk, insya-Allah kita mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma saya terfikir tadi, kita kemungkinan besar kita akan mengadakan program dipanggil PhD 50 hours. Kerana kuliah kita ni hampir mencapai 50 jam kuliah. Bermula daripada musim PKP kemarin, dan insya-Allah mungkin sehari 2 hari lagi kita dapat cecah 50 hours, maknanya 50 jam kuliah. Berarti 50 kali kuliah tu, dan konten dia terlalu banyak yang boleh dapat kita pelajari di dalam tajuk Iman, Islam dan Ihsan ni. Sangat banyak konten kalau yang mana siapa yang dapat mengikuti, dan saya tengah bincang dengan pihak mungkin ada jabatan yang boleh certified program macam ni, mungkin kita jadikan sebagai satu peluang untuk mendapatkan PhD dalam 50 hours punya basic PhD dalam pengajian ilmu tentang 3 mazhab, 3 aliran, 3 fiqh, tauhid dan tasawuf ni. Mudah-mudahan kita usaha insya-Allah. Jadi siapa yang berminat untuk melanjutkan, untuk mendapat persijilan yang ni, insya-Allah kan, tapi bukanlah habis gitu saja. Dia kena ikut dalam program khusus. Sebab dia ada exam dekat situ, ada peperiksaan dia. Ada tu, kita akan tetapkan soalan-soalan yang dia perlu jawab. Tu kena rujuk balik, kena baca balik, kena dengar balik kuliah-kuliah yang telah kita lalui ini. Baik, jadi alhamdulillah kita ke tajuk lagi, iaitu tentang iqrar. Kenapa? Apakah sumpah setia itu ada dalam Islam? Semalam kita bincang tajuk tentang sumpah kita dengan Allah, dengan Rasul. Sebab sebagai satu kekuatan untuk menambahkan kekuatan kita. Dan maksud sumpah itu adalah, tanda sumpah itu mengambil risiko untuk diuji oleh Allah. Ada risk kat situ. Risk itu diuji oleh Allah untuk menaikkan lagi tahap keimanan kita ketika mengharungi kehidupan di atas muka bumi ini. Jadi perkara yang hampir berulang-ulang, sengaja saya ulang-ulangkan. Iqrar dan tasydid ini adalah sumpah setia yang dilupai di akhir zaman. Zaman hari ini kita dah terlupa dah tentang
adanya iqrar dan tasydid sebagai satu kekuatan bagi umat-umat muslim. Yang umat tu sendiri tak peduli dah. Tak peduli dah tentang benda yang penting, yang sangat berharga ni. Sedangkan kita sangat-sangat perlu. Hari ni kita tengoklah dalam mana-mana grup WhatsApp pun sibuk membicarakan tentang persoalan huru-hara politik Malaysia. Kan? Orang ni nak merintah, orang ni tak jawatan Perdana Menteri, nak jadi Perdana Menteri balik. Buat tu, buat ni. Jadi huru-hara kita lihat. Semua ni berpunca daripada tiadanya iqrar dan tasydid. Sedangkan iqrar dan tasydid itu sangat penting pasal dia perjanjian antara hamba dengan Allah. Kita tengok umat Islam kita hari ni tewas dan lemah. Kerana kita kehilangan suatu kekuatan, yakni kekuatan syahadat ta'in. Tinggal pada kita kekuatan akliyah semata-mata. Sebab kita terpaksa bergantung dengan kekuatan akal. Perah otak bagi nak gerak. Perah otak bagi nak gila untuk cari penyelesaian. Nak selesai masalah manusia ni pakai akal. Dia bukan nak boleh. Dia nak selesai masalah manusia ni dia kena pakai. Dia ada syarak dia kat situ. Sebab Allah telah menurunkan hukum hakam dia kepada kita manusia melalui Nabi dia. Semua ada di situ. Di dalam Quran dan hadis Nabi SAW terhidang metodologi, kaedah-kaedah untuk penyelesaian masalah umat manusia. Tapi sedihnya umat Islam hari ni tak ada mengadap kepada balik Quran dan hadis. Mereka berpaling daripada Quran dan hadis, tak nak ikut. Maka mereka menggunakan kekuatan akliyah, tahsinul akli, nak selesaikan masalah kehidupan ni. Maka sudah pasti dia tidak akan berlaku mengikut kehendak Allah dan Rasulnya. Manusia ni dipenuhi dengan nafsu syahwat, dengan kepentingan dan self interest. Kekuatan duit itu sendiri boleh menentukan di mana nak letaknya politik Malaysia ni. Itu yang silapnya. Yang berebut tak apa orang, yang menjadi mangsa ni puluh juta mangsa. Pasal nak layan kerana nafsu serakah puak-puak yang inginkan pangkat, darjat dan kuasa tu. Baik, jadi apabila manusia, kita umat Islam hilang kekuatan itu, apa yang tinggal pada kita? Tak ada apa. Sebab kita banyak bergantung kepada kekuatan Islam keturunan mak bapak kita semata-mata. Kita merasai memadai, cukup. Islam kita dah okey dah. Dah cukup dah Islam kita. Tumpang Islam mak dengan bapak kita. Sebab tu kita tak peduli. Kita nak iqrar dan tasydid, nak bersumpah dengan Allah. Konon-kononnya kita harap kita kata ni dah kuat dah. Takkan kita tak ada mata? Takkan tak ada akal? Tak ada telinga mendengar? Kita tengok apa jadi pada umat Islam satu dunia ni. Dia lanyak oleh kaum-kaum kufur. Puak yang kafir. Hancur lebur. Mana pergi Syria, mana pergi Iraq, Yaman. Tengok Bosnia Herzegovina, Afghanistan. Mana tak dihancurkan oleh puak kafir? Yang mana dapat bertahan, berpegang kuat, dia berjaya. Macam Chechen, tengok tarikatnya hebat di sana. Menang dengan Russia. Bukan senang perang dengan Russia kalau kita lihat perangan di Chechen. Dia mungkin Allah tunjuk dalam celah-celah kejatuhan-kejatuhan Islam itu, ada negara yang Allah tunjuk apabila dia kembali berpegang. Sebab mereka tu berpegang pada mazhab Asy'ariyahnya, Maturidinya, tarikat yang dia pegang. Maka mereka menjadi gagah. Walaupun kekuatan dia sikit, tetapi kekuatan syahadah ni tidak boleh dilawan oleh mana-mana kekuatan akliyah manusia. Ini yang kita nak kena faham. Sebab tu kita nak bina balik Islam yang ada hari ni dengan kekuatan ini. Tak ada faedahnya kita nak bergantung dengan akal kita. Sebab akal kalau tak ada syarak, akal pula masalahnya, bila dia tak melazimi dengan syarak, dia tidak mengambil syarak sebagai panduan dia, maka binasa akal tu. Maka akal tu akan berfikir mengikut syahwat, mengikut nafsunya, yang akhirnya sekali meruntuh sistem pemerintahan Islam tu sendiri. Jadi kita kena cepat-cepat segera berpatah balik. Asas dia inilah syahadat ain. Inilah syahadah. Inilah pendekatan tauhid yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Sampai kita buang. Kita lupa sama ada dengan kejahilan kita ataupun sengaja kita tolak. Sebab terpengaruh dengan
dengan apa ni, peradaban ataupun metod barat, ya. Kita rasa bangga yang itu. Yang mana yang sepatutnya kita bawa, kita tinggal. Jadi ikrar dan tasydid itu adalah merupakan suatu sumpah setia yang dilakukan oleh setiap umat kepada nabinya dan setiap hamba kepada Tuhannya. Untuk apa? Bagi mempertahankan agamanya, akidahnya, negaranya. Ini jelas dah. Kita ulang berapa kali sebut, ini persoalan dia. Mana kembalinya kekuatan kegemilangan umat Islam apabila umat kembali kepada sumpah dan tasydid dia kepada Allah dan Rasul. InsyaAllah pasti bangkit. Tapi kita tinggal yang ini, kita akan jadi macam sekarang ni. Lemah selemah-lemahnya. Sedangkan kekuatan tu ada, tapi kita tak nak ambil. Kita berkeras juga, nak pakai akal juga. Jadi di sini yang kita nak bincang ni. Inilah perkara-perkara yang paling asas sekali. Okey, baik. Wallahualam. Baik, alhamdulillah. Kita rujuk balik yang kita punya perbicaraan asal kemarin. Pertama, rukun Islam. Mengucap 2 kalimah syahadah sekali seumur hidup. Yang saya sebut-sebut tu, yang mana kita sebut lagi sekali, seumur hidup sekali. Jadi yang ada sekarang ni, pertama mengucap 2 kalimah syahadah. Yang sekali seumur hidup tu dah tak ada dah. Dulu memang ada. Saya pun hairan, kenapa dibuangnya sekali seumur hidup tu. Bila dibuang sekali seumur hidup tu, dah tak ada question mark lagi dah. Dah tak ada question mark lagi. Kalau semayang 5 kali sehari, dia tulis itu solat. Solat saja. Solat, orang tak tahu solat apa ni. Dia tulis itu pula solat 5 kali sehari. Jelas, very clear. Sangat obvious, nyata, nampak. 5 kali sehari. Bila tu? Subuhnya, zuhurnya. Zakat, puasanya? Puasa Ramadan. Jelas kat belakang. Zakat cukup haul dan nisab. Ada tempat dia. Haji bulan Ramadan, bulan Zulhijjah. Di mana? Makkah. Syahadah tak disebut. Mengucap 2 kalimat syahadah. Khalas. Jadi dekat sini, orang tak akan bertanya dah. Tetapi kalau ditulis di belakang tu, mengucap 2 kalimat syahadah sekali seumur hidup, maka pasti bertalu-talu soalan yang akan dilontarkan. Bila sekali ni? Yang katakan sekali seumur hidup tu bila? Mesti ada waktu. Of course ada waktu dia. Bila? Bila waktu sekali? Impossible kalau kita tak mengucap balik. Dalam keadaan agama dah makin hancur hari ni, agama Islam dah punah rana hari ni, kita masih lagi berkeras, tak ada lagi kembali. Kita masih mempertahankan Islam keturunan kita tu. Sedangkan kita dah patut dah kena kembali balik. Kena kembali bertajdid. Kena tajdid balik 2 kalimah syahadah tu. Duduk di bawah payung murabbi, mursyid untuk bangunkan balik, untuk naikkan balik segala kekuatan yang dibangsakan kepada iman Islam ihsan, yang menzahirkan rohani jasmani yang hebat, yang ampuh untuk berhadapan dengan musuh-musuh Allah dan juga musuh kita. Dan termasuklah syaitan laknatullahi alaih sebagai musuh yang tak nampak. Nak lawan syaitan pun, apa kekuatan kita perlu? Hari ni kita hancur binasa sebab kita tak ada kekuatan apa. Nak harap perang dengan akal kita lawan syaitan. Syaitan tu dah lah kita tak nampak dia. Dia tu hebat syaitan ni. Bekas mantan ketua malaikat. Kita nak perang pakai akal. Boleh ke perang? Maka kita akan tewas dengan mentah. Dia ratah kita macam tu je. Kamu ustaz ke? Kamu ulama ke? Kamu apa benda ke? Engineer ke? Apa saja? Selagi kamu tak ada kekuatan apa-apa, zero. Hanya duk harap kekuatan akal kamu yang berfikir itu saja. Benda Islam pun Islam keturunan. Iman pun keturunan. Ihsan pun keturunan semua. Semua hak keturunan. Yang bukan asli. Duk tumpang, Islam tumpang. Iman tumpang, semua tumpang. Musuh kita hebat. Kaum kafir tu kita dah kalah dah. Tengok kat Malaysia sekarang ni. Ekonomi kita tewas. Dalam ekonomi sudah kita hancur habis. Duk kena tipu dengan Cina ya. Cina Hindu kena tipu.
Dulu mereka datang ke sini. Jadi kuli tok nenek kita dulu. Sekarang ni kita jadi kuli Cina dengan Hindu. Itu pun kita dah kalah. Sama dengan syaitan yang tak nampak lah. Lagi kita kalah. Sebab tu kita nak tak nak, suka tak suka, kita kena tajdid balik. Kita kena kembali balik kepada syahadah supaya Allah zahirkan balik kekuatan tu. Bila kekuatan syahadah tu zahir pada kita, maka nyatalah kehebatan tu kembali balik naik. Kan saya dah sebut kemarin, syahadah ni dia langit dan bumi kekuatan dia. Dia bukan kekuatan biasa, dia kekuatan sangat luar biasa. Tapi kekuatan ni bukan kita nak berperang dengan orang. Kita hanya perlu untuk mempertahankan sekiranya kita diserang. Tengok Islam dibuat oleh Rasulullah macam mana. Nak sebarkan Islam. Bila degil tak nak juga ikut, maka diserang. Serang pula ada syahadat dia pula perang. Tak boleh bunuh anak-anak, perempuan tak boleh. Ada syahadat ni bukan macam orang kafir. Tengok Amerika serang Iraq apa dia buat. Dia bom sehancur-hancurnya sebab nakkan minyak. Libya, Muammar Gaddafi, apa dia buat? Bila ni menyesal orang Libya. Dulu dapat macam-macam percuma. Sekarang ni apa pun tak dapat. Dapat perang ni. Sebab mereka juga seperti kita juga. Saya ingat sekali satu kuliah. Satu kuliah masa di Kuala Kangsar ni. Dalam kuliah tersebut ada seorang Arab. Dia Arab Yaman. Pakar Al-Quran. Dia sedang menterjemah Quran dalam bahasa Urdu, dalam bahasa Tagalog. Jadi ketika tu kuliah dia hadir sekali. Kuliah syahadah ni lah. Dia hadir sekali. Maka habis kuliah ni, dekat 2 jam 3 jam kuliah tu, habis tu saya sembang dengan dia. Dia kata, Ustaz, nak cakap sikit boleh tak? Dia Arab pada cakap Melayu, kahwin orang Malaysia. Dia kata yang Ustaz cakap tadi tu, yang Islam pernah terima syahadah balik tu, betul Ustaz. Saya kata, macam mana kamu cakap betul? Yelah kita kena mengucap balik lah bro, betul. Sebab ada tempoh dia, waktu dia yang Allah takdirkan kat kita, yang Allah tetapkan iaitu waktu akil balik. Tapi Ustaz, ini bukan masalah orang Melayu Ustaz, dia kata. Ini masalah orang Arab Ustaz. Kami di Yaman pun tak buat ni. Ini pertama kali saya dengar kena mengucap balik. Habis saya tanya dia, kamu agak-agak macam mana? Sebagai penterjemah Al-Quran. Dia kata memang betul Ustaz. Baru kita dapat balik kekuatan itu. Nampak tak saya tahu? Okey, sekarang aku menampak bagaimana lemahnya umat Islam. Kan? Tetapi dengan syahadah yang tak sampai beberapa minit kita ucap balik, kita terima balik, kita bangunkan balik kekuatan tu. Kekuatan tu akan datang menjelma balik dalam kehidupan kita. Dia bukan takat nak perang dengan musuh. Malahan syahadah ni juga kekuatan dia mampu membawa kita, menerbangkan kita ke kurbah, tempat asal kita di alam tinggi tu. Balik kepada Allah balik. Itu hebat syahadah. Tapi kalau kita mengharapkan kekuatan akal kita, apa boleh buat dengan akal ni? Akal tu memang kita kena guna. Tapi dia ada kekuatan kat situ. Kekuatan akal ni pula, akal ni dia macam independent. Kalau bagi nafsu ke dia, hancur binasa dia. Kalau bagi syarak, selamat dia. Syarak bagi dia tak bagi. Dia tak ada syarak nak kawal dia. Maka dia akan berfikir ikut dia. Ikut keinginan dia, ikut kehendak dia. Kita tak boleh. Kita kena ada guideline, ada panduan kita. So baik. So jadi, ini yang kita sedang berbicara sekarang ni. Kita nakkan kekuatan ini balik. Supaya Allah melihat kembali kepada kita. Supaya umat Islam akan bangkit semula. Jadi kita bicara ni bukan soal fardu ain saja ni. Masalah umat kita. Macam mana nak kembalikan kekuatan tu balik? Hari ni kekuatan tu hampir-hampir musnah. Diinjak-injak oleh kejahilan kita sendiri sebagai pemegang pasport Islam tu. Tak ada apa lagi dah tinggal kat kita. So you have no choice. Kita kena tajdid balik, kena talqin balik. Supaya kekuatan tu zahir kembali, muncul kembali dalam kehidupan masyarakat Islam. Supaya Islam berkembang dan kita tak patuh lagi kepada tuntutan dan turutan hawa nafsu-nafsi yang gila tu. Nafsu ni jahat. Dia boleh musnahkan kita. So jadi di sinilah perlunya syahadah sekali seumur hidup. Bila? Itulah kita sebut dua keadaan. Pertama, ketika akil baligh. Dan yang keduanya, bila datang seruan. Bagi orang yang kafir, datang hidayah, maka ketika itu dia kembali mengucap syahadah. Lepas tu kita tengok beza
orang yang masuk Islam, masuk Islam dengan niat menjadi Muslim, dia jadi hebat. Dia tak takut ke orang. Tengok macam orang Cina tu, Firdaus Wong contohlah, Abid Liu tu, tengok malu orang Melayu. Kenapa mereka begitu kuat berdakwah? Sebab dia terima syahadah. Kita ni mengaku dia Islam dah kecil. Mengaku dah. Kalau kita cerita macam ni lah kan. Tak Ustaz, saya ni Islam dah kecil. Kamu Islam dah kecil, kamu buat apa? Kalau kamu mengaku kamu Islam dah kecil, sampai sekarang ni apa yang kamu dah buat dengan Islam tu? Apa yang kamu sumbang kepada Islam tu? Islam pun kamu tak kerti. Islam pun kamu tak tahu benda. Macam mana kamu kata kamu orang Islam? Kamu sebagai seorang Muslim. Orang yang bermasuk Islam, cuba tengok apa mereka buat. Dia pegang sungguh-sungguh. Street dakwah Firdaus Wong tu berani, selamba ya pergi street dakwah dekat lorong-lorong kat KL. Ada orang Melayu buat gitu. Kalau kamu kata kamu pergi buat, tengok boleh tak buat? Oh tak boleh Ustaz, malu. Semua boleh lah. Sedangkan orang yang ada kekuatan syahadah ni, dia peduli apa dengan makhluk? Dia selamba dia. Yang penting tugas aku sebagai wakil Allah nak kembangkan syahadah. Sebab aku dulu tak ada syahadah. Sekarang ni aku dah terima syahadah. Apa hak syahadah atas kita? Sebarkan balik hak dia. Kena sampaikan kepada manusia lain. Sebab syahadah ni dia perlu pergi kepada orang lain pula. Dah ada kat kita kan? Syahadah tu, Islam tu, iman tu dah ada kat kita. Kita bawa pula pergi kat orang lain pula. Kita ajar orang lain mengucap pula. Maka dia akan berpindah pula kepada manusia lain pula. Hak kat kita, kita tak pergi ke mana dah. Macam beranak tu. Pindah ke orang lain pula. Pindah. Macam COVID tu lah. Generasi 1, generasi 2, generasi A, B, C, D, E. Macam tu dia kena pindah-pindah. Berkembang dia. Berkembang dia. Pasal ni cahaya. Sangat istimewa syahadah ni. Kalau kita mengaji baik-baik macam ni. So, jadi, bila faham dah. Masa mengucap tu siapa saksi? Kalau saksi di negara, raja lah saksi. Atau mufti. Atau qadi. Atau ulama. Atau guru. Atau mursyid. Ini saksi yang menyaksikan. Sebab saksi tak boleh fasik. Saksi yang nak jadi saksi tak boleh fasik. Kena saksi yang tidak fasik. Jadi mengucap menerima dua kalimah syahadah dengan niat apa? Fardu atau dia kata sekali seumur hidup. Sekali je. Jangan kata sekali seumur hidup tu. Dah lah tu cukup lah. Sampai bila-bila? Sampai selagi tak mati. Unless melainkan sekiranya dia berlaku murtad, maka dia kena kembali balik mengucap. Tapi kalau dia tak ada apa berlaku pada dia, dari segi tak jatuh riddah, maka cukup dengan itu. Maka dia hendaklah mengerjakan segala amal yang soleh selama hidup dia tu. Jadi syahadah ni untuk apa sebenarnya? Supaya dapat menjalankan syariat Allah di atas muka bumi ini sebagai seorang Muslim lagi mukmin, dan terpelihara darah dia, nyawa dan harta dia. Islam jamin. Kamu masuk Islamnya terpelihara harta kamu, darah kamu, nyawa kamu. Maka sebab itu perlu kembali kepada syahadah secepat mungkin. Maka ini baik ya. Wallahu a'lam. Kekuatan apakah yang anda harapkan untuk mengatasi kekuatan kafirin? Sekejap tadi kita dah bicara persoalan kekuatan dua kalimah syahadah. Kekuatan syahadah ta'ain, dua kalimah. Nak melawan orang kafir, nak melawan musuh yang tak nampak, termasuk syaitan, jin yang jahat. Ni musuh dua jenis musuh ni. Kita kena perang dengan dia pasal dia perang dengan kita. Syaitan, sejak Adam dilahirkan, dijadikan oleh Allah, dia berjanji dengan Allah, dia akan musnahkan kehidupan anak cucu Adam. Sehingga Allah kata, melainkan kamu tak akan mampu membinasakan hamba-Ku yang bertakwa. Tapi dia minta izin kepada Allah. Itu syaitan. Maka peperangan dengan syaitan bermula sejak Adam dijadikan. Maka sekarang ni sedang berjalan peperangan dengan syaitan. Maka syaitan membisikkan kekejahatan kepada kaum kafir. Pasal kaum kafir itu satu keturunan dengan dia. Puak-puak kafirin musyrikin ni. Ni dua-dua ni sama je dengan syaitan. Kerja mereka ni
Cara jalan nak binasakan umat Islam. Walaupun jumlah umat Islam lebih ramai lagi, tapi lemah. Sebab kita dah tak ada apa dah. Tak ada apa yang dah tinggal dah. Dah lah kita tak ada Nabi. Tak apalah satu hal. Walaupun Nabi dah lantik ulama' sebagai waris dia, suruh kita ikut, kita pula kita degil. Tak nak ikut. Ulama' pun kita tak nak ikut. Kita nak ikut profesor dengan doktor juga. Yang tu lah kononnya hebat. Tu pun pening tak habis pun. Hari-hari tengok dalam grup WhatsApp duk pergi kuliah macam cerita sana cerita sini. Dia boleh cakap je lah dengan akal dia. Kekuatannya tak ada. Dia suruh orang Melayu bersatu. Kita nak bersatu. Bersatu dengan apa? Nak bersatu atas tiket apa? Cuba cakap tengok. Macam profesor saya tengok. Tapi tak sebut pun kekuatan syahadah. Tak ajak balik kembali. Kita kena bersatu orang Islam. Yelah betul lah bersatu. Tapi nak bersatu atas dasar apa? Kalau disebut kita kena balik pada syahadah, semua orang Islam kena kembali balik, mentajdid balik akan kalimat syahadah pada titik diri masing-masing. Adalah harapan. Ni dah sembang kosong je. Buat forum. Lah ni forum online. Siapa dia? Oh, Profesor Datuk ni. Profesor Datuk ni. Harap ke profesor je lah duduk ceramah. Tetapi, tak ada apa-apa. Sedangkan kekuatan syahadah inilah yang mampu. The only kekuatan. Kekuatan yang ada sahaja. Ini. Satu-satunya kekuatan yang ada. Yang mampu membinasakan kaum yang kufur lagi kafir. Dan menobatkan kembali Islam. Di kegemilangannya. Serta apa lagi? Melepaskan kesengsaraan umat Islam di seluruh dunia. Yang kini terbelenggu dengan kezaliman. Dan kurang hajarnya puak-puak kafir ini. Ini pun Tuhan tolong kita banyak dah. Tuhan hantar COVID. Tak tahu lah COVID sebenarnya. Tapi tengok negara-negara barat hampir hancur dibuatnya. Dan ketika keadaan beginilah kita harus bangkit mengambil kesempatan di sini. Mengambil ruang dan peluang. Banner balik kekuatan syahadah kita. Sebab bila dibuka nanti besok, kita dah terpacak berdiri dah dengan kekuatan yang ada pada kita. Ni semua bakal dia tidur lagi. Dia tunggu di rumah. Duk sibuk pening kepala ni, gaji, kerja tak ada. Bukan kita nak fikir pasal kekuatan syahadah ni. Macam mana nak bangun kembali umat. Mujurlah kita dalam grup ni boleh juga mengaji. Dapatlah juga ilmu sikit-sikit. Mula yakin dah. Nak mula percaya dah. Rupanya ada umat Islam ni ada kekuatan yang maha hebat. Yang kita tak peduli ke dia. Lepas tu pula kita tak nak cuba pula. Tak apalah, kita mengaji sudah. Ustaz ada ceramah tu, biar ada ceramah seorang. Lah kali balik asal. Walhasil balik asal. Bila kita dah faham, kita kena terima balik. Tajdid balik syahadah tu. Tapi nak tajdid dengan siapa Ustaz? Soalan dia. Ni suami saya boleh ke buat? Suami kamu nak buat. Macam mana dia mensupport kamu je? Tak boleh lah. Dia kena ada kaedah dia. Kena ada ijazah dia. Tidak dia tak zuhir benda tu. Katakan nak syahadah orang je. Sedangkan kita pun tak pernah syahadah. Macam mana kita nak syahadah orang? Jadi, kita perlukan yang ini. Ini saja. Ataupun anda lebih yakin dengan ideologi politik hari ini? Banyak orang politik saya tengok, dia gila politik. Dia mempertahankan ideologi akliyah. Ideologi akliyah ni ideologi. Kalau kita tengok dengan mazhab, apa perbezaan antara mazhab dengan ideologi? Ideologi ni satu aliran terhasil daripada pemikiran manusia. Manakala mazhab yang kita belajar itu adalah cetusan daripada Al-Quran dan Hadis Nabi. Ada reference dia, ada rujukan daripada Al-Quran dan Hadis Nabi. Mana digali daripada Al-Quran dan Hadis, dibawa keluar. Sini guideline bagi orang Muslim. So, jadi apa yang kita nak buat sekarang ni? Nak percaya kan kepada ideologi politik ni yang kita tengok ni? Berapa hari boleh bertahan macam ni? Jadi, carilah apa kalimat. Carilah kalimat apakah yang paling agung dalam alam ini. Pasti kamu tidak akan menemuinya selain dari kalimat ini. Carilah di mana pun. Di akhir zaman ini, sehingga banyak manusia Muslim hampir tidak mengetahui dan akan kalimat dan pengertian ini. Pengertian dua kalimat syahadah ni. Hampir. Kalau ada pun, mungkin yang mengaji bahagian dia. Mungkin yang masuk universiti. Mungkin duduk kat pondok, pesantren. Yang lain, yang tak peduli, yang tak kena-mengena dengan tempat pengajian-pengajian macam ni, mereka tak faham. Anda tanyalah daripada yang muda sampai yang ketua.
Ramai yang jadi bingung bila mendengarnya seolah kalimat ni kalimat alien. Ada ke? Ada ke? Ya ke? Ya ke? Dia perli kita lagi. Dia perli kita lagi bila kita duk ceramah tajuk ni. Sebab dia bangga dengan akal dia. Sampai ada yang bertanya, apakah syahadah ni ada ilmu? Adakah ilmu syahadah ni? Ada pula tanya, adakah ilmu syahadah? Syahadah ni ilmu tak? Sampai macam tu, yang tanya bukan orang biasa. Ustaz-ustaz. Jadi saya tak jawab apa, saya diam je lah. Kalau kamu tu ustaz, kamu tengok rukun Islam tu berapa? Kamu cerita saya tengok, rukun Islam tu berapa? Ada 5 kan, yang pertama tu apa? Mustahil ilmu yang pertama tak ada catatan dia, tak ada kuliah dia, tak ada ilmu dia. Something is impossible. Itulah hebatnya Yahudi ya. Yahudi cukup hebat. Dia menghilangkan pengajian ilmu syahadah melalui sistem pendidikan terancang dan penjajahan sehingga kan jangankan orang Melayu, orang Arab pun sama kena tipu dengan mereka. Arab dah lama dah kena tipu. Bila hilangnya syahadah, hilanglah kekuatan umat Islam. Kita dah tak ada benda nak pegang dah. Nak bergantung dengan apa hari ni? Nak bergantung dengan akal kita, binasa kita. Itu bukan jalan Nabi. Jalan Nabi tauhid. Sebab tu Nabi mengajar apa dulu? Iman dulu. Dia dah beriman baru datangnya Islam. Hari ni kita dakwah Islam. Kita cerita orang tentang Islam. Indahnya Islam. Iman tak cerita. Bila masuk Islam, terkapai-kapai dia nak pergi ke mana tak tahu. Sebab tu awal dia ma'rifatullah. Awal-awal agama itu mengenal Tuhan. Maka yang ma'rifat itu harus diperkenalkan dulu. Bila dia beriman, maka tak ada halangan lagi lah untuk dia melakukan segala amal ibadat tu. Ini pun kita kena berat juga. Kita fikir juga macam mana kita nak selesai masalah kita ni. Ini perkara penting lah. Perkara sangat penting. Okey, baik. Wallahualam. Baik, jadi kalau kita lihat sambung yang tadi tu, kehancuran demi kehancuran, kekalahan demi kekalahan umat disebabkan umat Islam ketiadaan kekuatan lagi. This is true. This is the truth. Ini bukan cerita sambil lewa. Ini cerita sungguh-sungguh. Sebab kita ada mata, kita melihat apa yang berlaku dalam dunia ni. Umat Islam terpaksa bergantung kepada Barat. Dahlah sistem khalifah dimusnahkan oleh Kamal Atatürk. Itu semua perancangan-perancangan kafir. Digunakan Kamal Atatürk. Maka bila kerajaan Osmaniyah itu hancur, maka Islam tidak lagi yang menjadi khalifah memerintah. Lepas tu orang Islam pula dah tinggal habis syahadah dah. Ikut orang Barat. Maka setiap hari kita melihat umat Islam melahirkan Muslim. Muslim yang ramai, mukminnya sangat sedikit. Sedangkan kita perlu umat mukmin. Kerana umat mukmin ni doa mereka ni makbul. Dan mereka punya kekuatan yang kuat untuk berhadapan dengan kaum kafir. Sebab mukmin ni mentasydikkan makna ketuhanan dan kenabian dalam kalimat syahadah. Manakala orang Muslim ni dia hanya mengucap iqrar tanpa ada tasydik. Bila tasydik tak kukuh, i'tiqad dia lemah, maka goyah Islamnya itu. Apa datangnya dia tak diterima. Dia nakkan keseronokan dunia tu, merasa nikmat nafsu dunia sebagainya. Kita tengok politik sudahlah, kita tengok contoh yang jelas. Kita ada mata kita tengok, ada telinga kita dengar. Jadi kaum yang kafir ni kita lihat. Meratah umat Islam seperti seorang lelaki yang pelahap makan makanan di atas pinggan. Itulah pelahapnya umat Islam. Apa jadi kat Lebanon, Iraq, Palestin, Libya, Syria, Sudan, Yemen. Hampir musnah dikejar oleh kafirin. Persoalan dia di mana kalau terletaknya kota umat Islam yang sebenar? Tak ada lagi. Tadi saya sebut tadi, bila orang Yaman tu, bila dia ikut kuliah tu, dia sendiri mengaku. Dia kata, betul lah Ustaz, baru terperasan, benda ni kita tinggal, dia kata. Kami, dia kata, dekat Yaman sama macam ni, macam orang Melayu lah kat sini. Beranak-anak tu biasa je. Selawat, sambut, lepas tu habis. Tak peduli pun nak fikir tentang kembali kepada syahadah ni. Sedangkan ada benda ni dalam, disebut dah cerita dalam Quran dan hadis Nabi. Semua ada dalam agama kita. Jadi, sayanglah. Umat Islam hanya pentingkan politik, aset-aset dan properti dunia. Ibadat-ibadat solat, puasa, zakat, haji. Tapi meninggalkan syahadat ta'in. Seolah-olah syahadah itu tidak penting dan hanya untuk orang masuk Islam
dan orang mati sahaja. Ha? Bulan puasa sibuk bulan puasa. Macam ada cerita puasa. Bukanlah kita nak nafikan puasa ni. Tapi puasa macam mana kita puasa? Puasa syariat je. Tak makan, tak minum. Ni mujur kena PKP. Adalah masuk dekat rumah. Tak adalah merapu kat kedai-kedai kopi. Tidak. Lara habis. Kita tengok balik apa kita dah buat hari ni. Tapi dalam ramai-ramai orang Islam ni, orang Muslim ni, orang Melayu Islam ni, berapa kerat yang berkira pasal syahadah ni? Yang berapa orang yang berkira? Saya tanya ni. Walhal kalimat ni, kalimat syahadah ni adalah kalimat agung. Anugerah Allah pada setiap Rasul dan Nabi. Dan kepada setiap mukmin agar manusia ni menjadi mulia, hebat dan agung di dunia dan di akhirat. Allah bagi kat kita, kita tak nak. Hadiah yang punya hebat kita tak nak, kita tolak. Kita just forget it lah, tak peduli lah. Sebab dakwah kafir ni kuat sangat masuk. Kalau nak bagi pun PhD pergi ambil kat UK tu. Ambil kat orang putih. PhD in Economy Islam. Siapa yang ngajar? Sheikh Robinson. Sheikh Mr. Clone. Orang putih ngajar pasal itu. Balik mana kat UK. Itu macam mana dia nak bawa pada Islam yang macam Islam yang sebenarnya? Itulah sedih kita. Padahal kalimat syahadah itu memiliki segala kekuatan langit dan bumi. Pada syahadah itulah terbitnya segala kekuatan di alam ini. Kerana ia mengandungi kekuatan iman, kekuatan Islam, kekuatan ihsan. Tauhid, ma'rifah, kasyaf, karamah, asrar, segala rahsia, mukasyafah, manakib, segala kelebihan, ijabah makbul doa. Ada semua kat syahadah. Punya hebat pun macam tu. Dia duk sibuk dengan politik, dengan ideologi dia lagi. Saya kata apa ramai dalam politik ni. Bila berjumpa dengan dia orang ni, saya kena tukar tajuk bersembang. Tajuk ni dah tak masuk dah. Cerita pasal syahadah tak masuk. Kena cerita pasal politik, mengikut politik dia. Kalau dia politik UMNO, kita kena ikut rentak UMNO. Kalau dia politik PAS, kena ikut politik PAS. Kalau jumpa orang amanah, kena ikut cara orang amanah. Kawan-kawan semua ada. Semua kawan-kawan saya dekat situ. Jadi kita ikut je lah. Dalam celah-celah tu, kita potong sikit. Kenapa kita tak nak bergabung balik bawah parti politik syahadah? Nama apa parti politik ni? Syahadah. Parti politik ada dua kan? Buat dua ke Ustaz? Bukan banyak tak? Satu, Hizbullah. Yang kedua, wa Hizbul Syaitan. Satu, parti Allah. Yang kedua, parti syaitan. Tak ada yang ketiga. So, yang politik kamu ni duduk kat mana? Hizbullah kah Hizbul Syaitan? Na'udzubillah Ustaz, na'udzubillah. Tak Ustaz, kita ni orang Islam Ustaz, kita kena perjuangkan Islam. Kau nak berjuang macam mana? Kau tak ada politik ni Ustaz, habis PH ambil dah tempat kita ni Islam. Tengok 22 bulan dah perintah, mulalah. Tu yang saya nak cerita ni. Sekarang ni, kalau parti orang Islam, parti apa pun, ambil Islam balik, selesai masalah kita. Sebab Islam tu selamat menyelesaikan segala masalah. Tapi kita gunakan Islam ini untuk kepentingan kita pula. Tak kisahlah dalam parti apa pun. Dah terbalik dah. Maka segala kekuatan hilang. Negara semakin hancur. Orang kafir dia nampak kelemahan kita. Dia tahu kelemahan kita. Umpan dengan duit, hancur. Berapa banyak parti pendatang haram tanpa izin di Malaysia. Saya tak tahulah, baca dalam artikel dia tulis sampai kata 4 juta. 4 juta, 3 juta, 4 juta yang ada haram masuk. Yang jaga dia siapa? Yang bagi lesen masuk siapa? Yang lepas pintu masuk siapa? Semua Melayu. Nak sebut tak usahlah sebut kan. Melayu semua yang jaga. Bila jadi macam ni, dia orang tak makan. Pening kepala kerajaan. Nak tangkap, nak hantar balik. Bukan seorang dua. Dia orang datang naik bot, balik hantar dengan kapal terbang. Siapa yang lepas masuk bebas? Tengok pasal Selayang apa jadi. Mana ada orang Melayu? Semua Rohingya, Bangla, Myanmar, Vietnam. Melayu ni lemah lembut. Tak apalah, ambil lah. Tapi owner kedai-kedai ni, ada orang Melayu. Nak senang, sewa kat ni. Aku dapat duit sudah. Pakat jual habis negara. Sedangkan negara ni haram. Kita jual negara kita. Lepas tu mempertahankan agama bangsa dan negara ni wajib. Satu dunia ni tak ada pun orang tak tahan negara.
Tengok Melayu punya baik Singapura bagi kat Syed Nur Alid, bagi je. Bukan bertahan, tak. Inilah masalah kita. Bila kekuatan asal tu hilang dekat kita, kita tak boleh fikir dah macam mana nak buat. Kadang-kadang jadi bingung. Macam mana nak bangun? Nak bangun. Buatlah program itu. Nak bina kekuatan balik. Tak boleh. Dia kena balik pada asal balik tu. Tengok balik sejarah Nabi. Daripada Adam sampai Nabi Rasul Nabi Muhammad. Apa yang mereka bawa? Kenapa tak rujuk balik ke situ? Apa kalimah dia bawa? Dua tu je. La ilaha illallah. Maka zaman Nabi kita Muhammadur Rasulullah. Tak ada kalimah lain. Tapi kita tak nak kaji rahsia-rahsia di sebalik kalimah agung tersebut. Kan di situlah kekuatan kita umat Islam. Sepatut berada kat situ. Okey. Okey, okay, bagi semangat sikit malam ni, bagi faham baik-baik lah. Wallahualam. Baik. Jadi alhamdulillah. Bila kita duk bercakap ni, perjanjian kita ni, nak bagi kukuh kita ni, macam mana nak bagi diri kita hebat? Islam ni. Jadi timbul persoalan, apakah ada perjanjian kita dengan Allah, dengan Rasul? Perlukah kepada sumpah setia? Iqrar dan tasydid tu. Ingat baik-baik ayat tu lah. Iqrar dan tasydid itu adalah sumpah kita dengan Allah, dengan Rasul, perjanjian kita. Jadi setiap kali kita mengucap, kita telah bersumpah. Sama ada dalam kita sadar atau kita tak sadar, itu atas pendirian masing-masing. Yang faham, dia mengambil benda tu sebagai satu kebenaran. Maka menjadilah atas tubuh badan dia, diri dia tu. Tetapi kalau sekadar dia tak faham, dia sekadar mengucap, dia tak tahu yang itu adalah sumpah, maka dia akan sering menjadi orang-orang yang munafik. Sebab apa? Dia sering kali membelakangi, membelot apa yang, mengkhianati apa yang dia dah bersumpah dengan Allah dan Rasul. Bayangkan hari-hari dia munafik. Kita ingat munafik, kita tipu orang. Tak. Kita dengan Allah, kita dah janji dah. 4 benda kata Nabi. Bila berkata-kata, dusta ia. Sama ada dengan sama makhluk atau dengan Tuhan. Yang kedua, apabila berjanji. Mungkir ia. Sama ada mungkir itu dengan makhluk atau mungkir dengan Allah. Yang ketiga, dia amanah. Apabila dia amanah, khianat ia. Sama ada dengan makhluk atau dengan Allah. Yang keempat, berdebat atas kebenaran, maka berbantah-bantah dia. Jadi, bukan sekadar dengan manusia. Malahan dengan Allah yang kita janji itu. Mau tak jadi munafik macam mana? Lepas semayang ucap. Lepas semayang, habis semayang, sema-sema, dah munafik pula. Tipu orang tu, tipu orang ni. Itu saya kata tadi. Bagaimana dia menerima, dia mengambil syahadah tu atas diri dia. Jadi sudah timbul persoalan. Perlukah setiap manusia kepada perjanjian dengan Allah Azza wa Jalla? Perlukah? Okey. Sebenarnya, kalau kita balik sejarah kita asal manusia ni, Allah telah pun mengambil perjanjian dengan sekalian manusia. Masa tu tak panggil manusia, dia panggil roh. Di alam roh. Sebelum roh tu dihantar turun ke muka bumi lagi untuk diuji. Jadi kita tengok dalam satu ayat. Dalam surah Al-A'raf, ayat 172 yang Allah sebut. Wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhan mengeluarkan keturunan anak Adam dari sulbi mereka. Allah ambil keturunan zuriat itu daripada Adam, sulbi Adam. Anak-anak Adam ni dari sulbi mereka. Kita ni duduk kat sulbi lah. Benih kita pada sulbi kita tu. Dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Lalu Allah bertanya, bukankah aku ni Tuhanmu? Maka sekalian roh menjawab, benar, syahidana. Maknanya syahidana tu kami menjadi saksi. Menjadi saksi, kami lihat, hari ni kami kenal Allah Ta'ala. Kami tengok perjanjian itu. Kami lakukan demikian itu, agar di hari kiamat kata Allah, nanti kamu tak boleh mengatakan dah, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang yang lengah terhadap ini. Tak boleh cakap dah, pasal dah proof, dah bukti, Allah dah ambil perjanjian dah. Allah dah ambil perjanjian dengan kita dah. Kita nak tipu Tuhan macam mana lagi? Perjanjian tu bukan di bawah, Nuh, atas langit tu. Tempat rumah kita, ruh, di alam arwah tempat kita duduk.
Itu perjanjian sampai sekarang. Tetapi apabila roh dimasukkan ke dalam jasad, daripada roh tu jasad tu daripada anasir tanah, air, api, angin tu, langsung roh terlupa terus akan perjanjian dia yang telah dilakukan dahulu ketika di alam roh. Roh tu dah teringat dah. Ketika dia berjanji dengan Tuhan dulu. Masuk dalam jasad ibu je, dalam jasad kita, dalam roh, dalam apa? Dalam tubuh badan kita tu. Yang duduk dalam perut ibu tu. Masuk hari yang 120 tu, malaikat pun bawa masuk roh, bawa turun daripada langit tu. Dibuat daripada alam lahut, alam arwah tu. Lalu alam jabarut, lalu alam malakut, lalu alam barzah, lalu alam roh, lalu alam jin, sampai alam syahadah. Alam syahadah dimasukkan dalam alam rahim. Lalu alam tu, nanti tengok gambar dia tu, slide tu. Berapa alam roh kita dibawa turun daripada langit tu. Semata-mata untuk diuji di tempat yang hina, lagi keji. Allah tak uji kita tempat mulia, Allah uji tempat hina. Maka duduklah dalam kandung ibu tu. Kemudian bila malaikat bawa masuk je roh tu, malaikat pun bertanya kepada roh tu, apakah kamu sanggup menerimakan amanah Allah? Apabila buat baik, dibalas baik, buat jahat, diazab. Ada yang kata ya, hiduplah sampai hari ni. Ada yang kata tak sanggup hidup, tak sanggup menerima amanah tu. Anak tu kata tak sanggup, maka dia akan dimatikan sebelum akil balik. Jadi anak tu beranak, tapi belum akil balik dia mati, tak nikah lah. Langgar kereta, tenggelam dalam air. Kan? Tapi hakikat dia, realiti dia, anak tu masa dalam ditanya oleh malaikat, dia tak sanggup memikul amanah Allah. Kemana pergi dia budak tu? Dia tunggulah mak dia kat syurga nanti. Kalau mak dia dengan bapak dia rezeki untuk syurga, berjumpalah dengan anak-anak tu, anak syurga tu. Sebab dia selagi belakang balik, dia dalam fitrah. Kita ni, yang tunggu nak mati lagi ni, sanggup tak? Memang sanggup lah bang. Tidak kamu tak hidup lah sampai ke hari ni. Ni yang hidup hari ni. Sebab sanggup. Nak pikul amanah Allah tu. Buat baik, dibalas baik. Buat jahat, diazab. Tu je. Dua, perintah, larangan. Hak tu yang kita duduk rempuh selalu tu. Hak perintah pun kita rempuh. Hak larangan, kita rempuh juga. Yang Tuhan mana larang, tu kita buat. Yang Tuhan suruh, kita tinggal. Maka inilah kesaksian yang awal sekali yang kita berjaya dengan Allah di alam roh. Perjanjian pertama sekali. Kemudian bila turun, setelah cukup tempoh, 7 bulan, 9 bulan, lahirlah kita ke dunia. Maka bila lahir, pak kita pun datanglah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau yang lelaki. Kalau yang perempuan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Bagi qamat balik. Qamat tu untuk apa tujuan? Nak mendengarkan kalam Tuhan. Nak peringat dia balik. Wahai anakku, janganlah kamu lupa perjanjian kamu dengan Tuhan kamu ketika di alam roh. Tu peringat kat anak. Tu kerja bapak. Tu nama dia wali. Ni wali pandai menikah aja. Pandai menikah betul dapat anak, kalang kabut panik. Nurse duduk tengok dengan doktor, dia duduk azan, kalang kabut, peluh jantan keluar, merecik peluh habis, azan tak nak betul dah. Terkejut. Rasul pergilah bapak tu azan. Suruh tok pula pergi azan. Pak lah. Tu peringat balik kat anak tu. Bila anak tu lahir. Maka membesarlah anak itu. Sampailah akil balik. Maka bila sampai pakai akil balik, sekali lagi, anak tu diperingatkan balik dengan kalimat syahadah. Sebab dia telah melangkau masuk ke dalam wilayah dosa dan pahala. Maka ketika itulah ditajdid sekali lagi pada anak itu, sekali seumur hidup. Itulah waktu yang seumur hidup tu, masa akil balik tu, syahadah sekali lagi. Dah syahadah sekali lagi. Maka dengan syahadah tu, insya-Allah dia akan berpegang di atas jalan agama Allah. Ni bila kita tak syahadah anak ketika akil balik tu, kita lepas dia nak pegang apa? Pegangan tak ada, tu duk gaduh. Anak-anak zaman sekarang pegangan tak ada. Kamu pun tak ada pegangan, sambang pandai. Marah kat orang tak ada pegangan. Kamu tak ada ke? Kamu pun tak ada. Mujur jadi ketua kampung je. Mujur jadi bos je. Kau jadi kuli yang kat bawah ni. Tahanlah telinga dengar bos duk bersyarah kat depan tu. Ni kesilapan kita. Maka kita kembali balik. Maka bila syahadah lagi? Ketika
nyawa di kerongkongan dah. Tu syahadah yang terakhir sekali. Maka orang peringat kepada kita tentang kalimat syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah, kita perikut. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dah. Cukup, tunggulah malaikat menjemput. Yang terakhir kalimat syahadah ni atas muka bumi ni. Tu cara dia. Jadi perjanjian ni telah berlaku sejak awal lagi dulu di alam roh tu. Maka jangan kata kita tak berjanji supaya kita tak boleh nak bertikai dengan Tuhan besok di akhirat. Dan jangan kita duduk salah ke Tuhan. Tuhan kata, jangan duduk salah ke aku. Kamu yang berjanji setia untuk taat kepada aku, tidak mensyirikkan aku. Tu tadi alastu bi rabbikum qalu bala syahidna tu. Dalam ayat tu panjanglah kisah dia sebenarnya, dia ada tafsir kat situ. Seronok kalau baca tafsiran dia tu. Supaya kita faham kat sini, baru kita jelas. Tak ada lagi tu gelong-gelong. Ni duk takut sana takut sini. Dengar ilmu syahadah ni sesat apa ilmu ni? Ustaz tu nak ajar tu jangan sesat apa duk tuduh kita. Ngaji tak lagi. Tuduh awal-awal lagi dah. Tu ilmu dia. Sikit-sikit lah kita belajar sikit-sikit. Mudah-mudahan kita boleh faham. Jadi kita ni sebenarnya dah tak banyak kuliah dah. Esok dah Jumaat. Jumaat pada saya tu dah mungkin Jumaat yang kuliah yang terakhir lah. Jumaat mana Sabtu. Sabtu malam Ahad. Ahad tu mungkin sekali lagi kot last. Ahad tu raya dah. Tak ada dah lah. Mana Sabtu malam Ahad tu kita rehat lah. Kita nak tumpu pada ibadat malam raya pula. Tunggulah pula raya lah. Dalam rumah, stay at home. Raya at home. Raya at home. Don't go anywhere. Duduk di rumah diam-diam. Covid ni mengamuk balik ni. Kalau berjalan ni mengamuk lagi ni. Stay at home. Duduk di rumah. InsyaAllah lepas tu ada masa. Lepas dah raya. Siapa nak puasa 6. Okay, you can continue puasa 6. Tengoklah kalau kita rasa nak kuliah. Saya okey je. Kalau masa puasa 6 pun nak kuliah, kita kuliah je. Kalau ada permintaan. Kalau dalam grup ni kata Ustaz, I think it's okay lah Ustaz. Enough. I think it's enough lah for this time. Mungkin kita tunggu Covid datang sekali lagi kot, kita buat pula. Kita pulang lah kat kamu. Dan saya ni tak berhenti sebenarnya, non-stop mengajar je. Kamu nak dengar ke? Kamu tak nak dengar? Ada orang lain nak dengar. Macam itulah manusia ni. Kita pendakwah ni, penat kita pun tak apalah. Kita makan gaji dengan Tuhan. Kita akan gaji dengan makhluk. Kita akan ambil duit dengan makhluk. Begitu. Nah, bagi faham dulu malam ni tentang tajuk perjanjian kita dengan Allah ni. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Kita tengok sekejap ya tentang bagaimana dia katakan tentang perjanjian tadi. Perjanjian antara manusia dengan Tuhan. Di dalam surah Al-Maryam 87 ada disebut ayat la yamliku nasyafa'ata illa man ittakhadha 'indar rahmani 'ahda. Mereka tidak berhak mendapat dan memberi syafaat kecuali orang yang telah mengikat perjanjian, yakni dengan iman dan amal yang soleh di sisi Allah yang melimpah-limpah rahmatnya. Jadi mengikut dalam tafsir oleh Dr. Zub, seorang ulama, dia kata apa sini? Maksud mengadakan perjanjian dengan Allah adalah menjalankan segala perintah Allah dengan beriman dan bertakwa kepadanya, atau dengan bersyahadah la ilaha illallah. Jadi Allah menyebut iman dan takwa itu sebagai sebuah perjanjian. Jadi orang yang menjalankan perintah Allah, yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah sebuah perjanjian dengan Tuhan. Perjanjian untuk menegakkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kerana Allah telah berjanji dalam kitab-kitabnya dan melalui lisan para rasul, balasan yang baik bagi mereka yang beriman dan bertakwa. Jadi orang yang beriman dan bertakwa tu siapa dia? Orang-orang mukmin. Orang mukmin dan muttaqin, orang bertakwa. Maka kalimat syahadah yang mereka bawa, yang kejunjung ni, itulah perjanjian dengan Allah. Dan mereka ni pula di akhirat nanti berhak mendapat. Selain daripada memberi, dia mendapat, mungkin dia boleh mendapat syafaat dan dia juga boleh memberi syafaat. Dengan apa? Dengan amal soleh dia tu, dengan iman dan takwa dia kepada manusia lain. Kita tak tahu siapa akan jadi di akhirat besok. Mungkin Allah lantik kita, mungkin Allah angkat kita sebagai orang yang mampu, yang boleh memberi syafaat kepada orang lain. Selain kita juga ada mendapat syafaat daripada Nabi SAW. Dia panjanglah kalau bab ni, kita nak bicara bab perjanjian dan syafaat ni. Cuma saya nak sebut sikit lah. Tadi tentang perjanjian kita dengan Allah ketika dalam roh.
Kita dah berjanji. Berjanji dengan Tuhan. Hebat perjanjian kita. So perjanjian demi perjanjian. Setiap kali kita solat, kita bersyahadah. Syahadah. Setiap kali kita berjanji dengan Tuhan. Kita nak lari ke mana lagi? Kita tak tempat kita nak lari dah. Jadi sebab itulah. Jadi perjanjian-perjanjian ini yang menunjukkan tentang kekuatan keimanan kita. Sebab itulah kalau kita tak pernah merasai sebenarnya, saya nak cakap susah juga. Kita hanya boleh dengar kuliah tapi kita tak pernah alami lagi. Macam mana setelah kita bersyahadat, apa kita akan rasa? Macam tu. Cerita senang je lah. Macam orang kahwin. Ada cerita mengaji pasal kahwin. Kahwin tak lagi. Atau cerita nak pergi ke laut. Cerita pasal laut. Budak ni dah seronok kan, dah tengok cikgu. Laut macam mana cikgu? Oh, laut ni sedap, seronok lah pergi. Budak ni dah habis punya tension dah. Sekali itu bawa pergi ke laut. Tengok laut, terkejut tengok laut. Langkah kaki dalam air laut tu memang bawa, lah bestnya cikgu sini. Macam itulah juga dengan syahadah ni. Kita boleh cakap tapi selagi tak merasai, kita takkan rasa nikmat. Macam mana dia katakan nikmat iman dan taqwa tu? Sebab benda ni dia mengalir lah. Syahadah ni, nur dia tu mengalir daripada Nabi. Sebab Allah bagi pada Nabi. Walaupun Nabi dah tak ada dah selepas Nabi Muhammad, Rasul kita, sebab dia khatimul anbiya, maka ada lagi ulama-ulama yang menghidupkan dan membawa kalimat agung tersebut kepada setiap daripada satu roh, satu jasad kepada satu jasad, satu jasad kepada satu jasad manusia. Sehingga ramailah manusia beriman atas muka bumi ini dengan sebab kerja kuat para ulama waris Nabi itu. Dan Nabi sampai kepada kita. Kita pun tolong sebarkan. Jadi sampai kat kita ni. Saya ni pun bukan pandai sangat pun. Tapi duk ingatkan kalau tak cerita benda ni, langsung pekat tak reti habis. Jadi kita pun mengaji juga dulu tu, guru duk kuliah. Duk ikutlah. Tengok. Lepas tu tak ada internet, nak susun tak boleh. Harap buku tak writer. Macam yang patut kata duk menaik. Ada buku saya buat dengan typewriter tu. Tapi letih. Banding zaman sekarang ni, dia simpan dalam laptop. So boleh kongsi, boleh share lagi bagi orang lain tengok. Itu indahnya ilmu, indahnya agama ni. Itu sebahagian daripada perjanjian tu. Maknanya perjanjian tu dengan bersyahadah. Kita syahadahnya kita dah iqrar aja. Asyhadu dah. Aku naik saksi. Sumpah dah tu. Kita sumpah dah. Engkar munafik. Berat gitu noh. Memang berat lah. Tu Abu Jahal tak nak. Dia tahu dah. Kalau dia mengucap syahadah, dia kata habis dengan tinggal. Tuhan berala dia. Dia tak nak. Macam hari ni lah orang Melayu, kita jangan ucap, kita tak ucap apa. Kau nak ucap apa lagi? 20 kali ucap. Kamu tu kan Islam dah. Mak pak kamu Islam. Oh iya ke? Okey lah. Tak apalah. Kalau kamu kata gitu, kita bukan nak gaduh pun. Kita cuma menyeru je. Kalau tak ada pun tak apa. Tak ada paksa pun. Macam tu. Jadi kita jalan je lah usaha kita ni. Tengoklah macam mana orang kafir masuk Islam. Kita tengok orang putih yang masuk Islam. Bila lepas mereka beriman kepada Allah, dia dakwah tu dunia dia pergi. Kuat tak kuat? Yang masalahnya yang mengaku Islam keturunan ni. Bawa Islam semua Islam. Tapi haram. Yang jahat, merompak, menyamun semua orang Melayu. Siap dadah apa semua. Itu lagi keturunan Islam. Tengoklah yang jahat tu. Itu Islam tak? Islam, bawa dia Islam kan? Nak Islam macam tu. Tapi kalau anak-anak itu dia syahadah masa dia umur akhir balik, tak jadi macam tu. Sebab kita kena yakin Allah akan pelihara. Orang yang masuk Islam ni apa makna Islam? Salamah. Selamat Islam ni. Tapi tak selamat jadinya. Sebab dia Islam, tu dan tadi dia duk sandarkan Islam daripada mak bapak dia, bukan Islam yang dia terima tu sendiri. Kekuatan kat situ tak ada. Kekuatan nak mempertahankan diri dia daripada diceroboh oleh kufur maksiat tu. Tu bahaya dia. Sebab tu nanti kita sampai kepada bahagian anak-anak, insya-Allah besok malam saya akan cuba kuliah tentang tajuk kanak-kanak daripada akhir balik. Apa nak buat? Satu-satu bahagian kita bincang bagi faham jelas sebelum kita berhenti semalam. Kuliah yang last sekali lah. Malam lusa sekali lagi ada satu lagi slot. Baik ya, wallahu alam. Baik, alhamdulillah. Mungkin slide yang terakhir malam ni, insya-Allah.
Jadi kita tengok satu ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 208 yang mana Allah sebut, ya ayyuhallazina amanu dkhulu fi silmil kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang beriman, wahai orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam kafah. Islam kafah ni apa makna dia? Itu Islam keseluruhan. Dan janganlah kamu mengikut turut langkah-langkah syaitan. Sungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu. So, jadi ini perintah Allah. Nak cerita, saya nak kaitkan dengan macam mana kita nak kait dengan syahadah tadi. Jadi, ini perintah. Mana Allah perintah kepada orang beriman, kepada Allah dan mengikuti Rasulnya. Suruh masuk ke dalam Islam sepenuh. Kullu, kafah, keseluruhan Islam tu. Kesemua tu masuk. Jangan kamu duk sentuh. Tinggal sana, tinggal sini, ambil sini, tinggal sana, ambil sini. Tak boleh. Jangan ada sesuatu pun dari agama yang kalian tinggalkan. Seperti dilakukan oleh ahli kitab. Dia percaya sebagai kitab dan tinggal mengingkari sebagai kitab yang lain. Tu jangan ikut jalan-jalan jalan syaitan. Sebab tu bila Allah kata kepada orang beriman tu, yang beriman kepada Allah sebagai Tuhan dan Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, serta Islam tu sebagai agama. Jadi masuklah ke dalam ajaran syariat Islam dengan mengamalkan seluruh hukum hakamnya. Dan jangan kamu tinggalkan barang sedikit pun darinya. Tak boleh buat, tak mampu buat, tak apa. Tapi jangan duk petikai, jangan duk komen. Ni persoalan agama ni. Benda-benda ni benda serius. Tu cakap benda ni serius. Jadi kalau kita lihat, udkhulu fi silmil kafah tu, masuk dalam Islam keseluruhan tu. Jadi ketika Allah menyebut manusia ni terbagi pada 3 kelompok. Mukmin, kafir, munafik. Maka Allah memerintahkan mereka itu untuk memeluk Islam dengan seluruh lisan dan hati mereka. Islam tu kena masuk dengan iqrar, dengan tasydik. Dan masuk ke seluruh rukun Islam. Bila masuk ke seluruh rukun Islam tu termasuklah dalam 2 kalimah syahadah. Rukun Islam ada berapa? Ada 5. Pertama mengucap 2 kalimah syahadah. Tapi hari ini kita tak masuk dalam Islam keseluruhan, Islam kafah tu. Sebab apa? Tinggal 4 je rukun yang kita kerti. Solat, puasa, zakat, haji. Syahadah, lebuh tak ke mana. Kita dah tinggal ada satu juzuk penting. Yang kita tinggalkan ni pula yang maha penting. Sebab kita tinggal di tiang seri. Punca segala amal. Kita tinggal yang itu. Allah, na'udzubillah. Jadi tak ada kafah lagi Islam kita. Muncul alhamdulillah Allah bagi ruang kat kita bicara tentang tajuk syahadah. Sekurang-kurang kita dah mula nampak. Kita buat satu kesilapan paling besar sekali meninggalkan perkara paling penting dalam agama tu, iaitu 2 kalimat syahadah. Nak kembali, kita nak kena kembali balik kepada Islam keseluruhan, Islam yang lengkap. Ni yang jadi teruk kita ni. Jadi bila sebab kita nak faham. Jadi bila dikatakan masuklah wahai orang beriman, Allah kata ya ayyuhallazina amanu, orang beriman. Allah tak kata orang Islam, orang Melayu, orang Cina, tak kata. Orang yang beriman, kalau kamu mukmin, masuklah Islam dengan sepenuhnya. Bukan sekerat-sekerat, bukan setengah-setengah. Jadi bila masuk Islam, apa tanggungjawab kita? Untuk menegakkan syiar dia, maknanya segala hukum hakam, segala syariat-syariat Allah SWT, hukum syarak tu kena tegak. Yang halal kena kata halal, yang wajib kena kata wajib, sunat kata sunat, harus kata harus, haram kata haram, makruh kata makruh. Itu persoalan tu. Itu yang Allah hendak kita buat gitu. Dan Tuhan kata lagi, jangan buat menapik. Jangan jadi menapik. Betul lah, peringat dah. Hati-hati. Waspada dengan bisikan syaitan. Segala khawatir dia, bisikan dia. Dan jangan taat apa saja daripada syaitan. Kerana syaitan itu terang-terang musuh yang nyata. Innahu lakum aduwwun mubin. Musuh kamu yang sangat nyata. Dah terang dah, tapi kamu masih nak ikut dia lagi. Kenapa? Jadi cerita ni, ayat ni sebenarnya ada asbabun nuzul dia tu. Turun untuk Abdullah bin Salam dan para sahabat Yahudi. Abdullah bin Salam ni orang baru masuk Islam. Sebab apa? Mereka ni masih lagi mengagungkan hari Sabtu dan membenci unta setelah menerima Islam. Lalu orang Muslim mencegah mereka melakukan hal tersebut. Dia ada kisah dia tu.
Tak apalah, yang tu nak cerita tentang kisah sejarah Abdullah bin Salam. Tak apa, benda ni berkaitan dengan kita. Jadi kisah ni Al-Quran ni bukan untuk Abdullah bin Salam saja, untuk sahabat Rasulullah saja, malahan untuk panduan kita ni. Bila sampai hari ni takkan tak, kita pun terlibat juga, kita orang Muslim. So jadi cara, bila kita mengaji kita faham, apa kita nak buat? Kita kena ikutlah. Sami'na, yang sepanjang kita belajar, sami'na, aku dengar, wa ata'na, dan aku taat. Mana bila sebut kafah tu, semua kita kena ikut. Termasuk oleh ikut kita apa? Kena ikut, jangan ikut syaitan. Tu pun kena ikut. Jangan ikut syaitan. Sebab syaitan tu Allah dah kata dah, musuhmu yang nyata. Tuhan peringat kita dah. Tuhan bagi reminder kepada kita, musuh kamu tu syaitan, kamu jaga baik-baik. Kan? Allah dah pesan dekat kita. Allah dah peringat dah kepada kita. Tapi kita masih lagi duk sonok, duk tak peduli benda tu. So jadi banyaklah tafsiran-tafsiran kalau dalam tafsir Quran tu banyaklah, sebab saya ambil ringkas-ringkas je lah nak bagi faham. Baik, kemudian bila kita masuk dalam Islam keseluruhannya, jadi berarti apa? Jadi setiap insan yang lahir ke muka bumi ni, ke dunia ni, untuk dan kepada Islam kafah. Dia kena tuju ke situ, kepada Islam kafah ni. Wajib bersyahadah. Tak kira dia lahir dalam keluarga Islam ke, yang mak ibu bapa dia Islam ataupun bukan Islam. Wajib dia kena bersyahadah. Nanti saya cerita sikit tentang macam mana tentang Syekh Sanusi cakap tentang persoalan kenapa walaupun orang Islam keturunan dia kena mengucap syahadah juga. Itu daripada segi akidah ahli sunnah wal jamaah. Tadi Imam Syafi'i cakap macam ni, kata Imam ni pula macam ni. Ada sebab dia, ada alasan-alasan yang kukuh. Kenapa? Sebab nak kukuhkan balik agama tu kena mengucap tu. Dia tak kira lah kalau mak bapak dia tu dah asal keluarga Islam ke, ataupun memang mak bapak dia tu bukan Islam, maka kena mengucap balik. Maka untuk dirinya sendiri juga, dan apabila ia menerima janji, ia pula menjadi saksi kepada yang lain. Setelah dia mengucap dulu, contoh orang mu'allaf ni, dia dah terima syahadah lah, dia dah mengucap lah. Bila dia mengucap, kita sebagai guru yang mengajar dia, bukan guru lah, sebagai orang yang mensyahadahkan dia tu, kita kena bimbing dia lah, ajar dia ngaji. Bila dia mengaji, apa kita nak cerita kat dia? Kita nak cerita kat dia, kamu kena ingat ya, setelah kamu menerima syahadah, apa hak syahadah atas kamu pula selepas ni? Iaitu, hendaklah kamu mengajar kepada orang lain pula. Sebab syahadah tak boleh duduk diam, berdosa besar kalau kamu simpan pada diri kamu sendiri. Kamu kena sebarkan kepada manusia lain supaya manusia lain juga beriman kepada Allah dan Rasul. Tu kena ajar itu. Tapi sedihnya kita orang Melayu, tak payah, yang berdakwah tu ustaz je pergi. Kamu tak payah sebab kamu bukan reti agama pun. Last kali, kita terpaksa tunggu ustaz. Ustaz zaman moden sekarang ni tak nak pergi berdakwah, dia seronok tunggu kat TV. Sebab TV dia senang, dapat duit, mewah kehidupan, cakap kat TV, satu dunia dengar. Itu dia panggil menggunakan fasiliti moden. Tapi apakah sama dakwah dalam TV dengan dakwah kita turun padang? Tengok geng-geng tabligh tu turun macam mana. Kan? Pendakwah dia kena turun padang. Dia tak sama dalam TV dengan live. Kita berdepan dengan manusia tu. Kita pergi depan manusia, kita dakwah, dia tak sama dengan kita sama dalam TV. Saya pun nak masuk dulu. Lepas saya tak nak. Jadi IKIM tu budak panggil. Budak-budak saya ramai DJ tu. Ustaz datang lah ustaz. Tak ada lah aku duduk dalam radio ni. Memanglah boleh. Tapi nak tolong demo boleh dah. Kesian. Demo boleh dah buat apa ni program. Saya kata tak selesai benda ni. Sebab kita tak dapat berhujah. Berdepan. Nak menyampaikan dakwah tu live. Kalau kita pergi berdepan, jumpa dia, orang bukan Islam, dia kata orang Melayu yang sesat larat ni. Sembang-sembang dia kan. Dia kata macam mana ustaz kalau nak balik boleh ni? Mari duduk depan sini. Kita mengucap balik. Kita dapat direct dengan dia. Kalau dalam TV, kita dapat duit direct. Duit kita dapat. Itu yang pakat tak mau keluar dari TV tu, dia tengok. Tunggu TV 9, TV Hijrah. Sebab apa? Banyak laba tu, untung banyak. Beza lah. Kita duduk dalam gelanggang memang beza. Saya duduk berjalan daripada dulu lagi memang rasa lain. Tak sama. Cabaran banyak di luar lah. Okey, itu cerita tentang macam mana nak pergi kepada Islam kafah.
So sekarang ni kita dah mula faham tak? Faham tak lagi? Apa yang saya maksud ni tentang syahadah ni? Kita kena turun padam. Lepas ni, yang duk melekat kat rumah lagi tu. Yang mana yang jantan, yang jadi jantan, yang jadi lelaki, yang jadi rijalullah, lelaki Allah, silakan turun, mulakan dakwah. Faham syahadah, kita sama-sama turun. Ikut kemampuan kita. Jangan duk terpelekat, terperosok kat rumah tu. Ni tak boleh sayang kat bini. Bini ni kena tinggal, jalan pergi kerja dakwah ke, takkan nak tunggu bini. Keluar pada rumah tu, pergi berdakwah. Lelaki, suami ni, dia dalam rumah hanya hak milik isteri. Keluar pada rumah tu dah tak ada dah. Hak milik rakyat, hak milik umum dah. Dia keluar pada rumah tu dah habis dah. Hak milik umum pula. Sebab tugas dia banyak. Menggalas pangkat khalifah yang Allah bagi pada suami ni. Kena pergi dakwah pada orang lain. Kena ajak. Pasal dia dah terima syahadah. Segan lah aku, malu lah aku. Kamu tak pernah try pun pergi dakwah ke orang. Kamu tak kata malu. Memanglah malu. Jom kita pergi. Itu dia kena ikut guru. Belajar. Siapa dulu tak berani, tak takut. Depan dengan manusia tahu lah hujah macam-macam. Kena kata, kena kutuk lah. Kena perala lah, perambat lah. Allah, kita rasa macam-macam dah. Fitnah jangan cakap lah. Fitnah tu tak berhenti. Sentiasa dia fitnah. Sabarlah. Sebab apa kita sabar? Mana nak sabar? Di akhirat kan di dunia ni. Dekat dunia ni kena maki hamba orang tak ada benda. Tapi kalau di akhirat besok, dikubur besok. Baik kita selesai dulu kita dengan Allah di dunia ni. Mana yang ada kita jalan. Kita pergi dulu. Pasal benda ni sangat berat. Untuk kita pikul benda ni. Tu. So jadi ni. Faham dah ni? Maknanya Islam kafah ni. Kita kena duduk atas Islam keseluruhan dia. Tak boleh tinggal satu pun. Rukun Islam yang 5 tu kena buat semua. Jadi segala hukum hakam yang ada dalam Islam tu, kita kena taat. Kena buat. Termasuklah syahadah ni. Jadi bila kalian jangan pula kamu dengar Allah Ustaz. Kalau tak ngaji main tak adalah saya takut sangat. Dia duduk mengaji ni rasa makin lama makin takut. Memanglah mengaji bukan kita takut supaya kita beriman kepada Allah. Bila jahil duk ikut nafsu-nafsi, kan, duk sibuk dengan bisnes, bila kita nak takut kat Allah? Kita mengaji ni menakutkan kita sebenarnya ni. Ni ancaman ni. Sebab berdosa besar jadi munafik kalau kita tak sebar kalimat syahadah ni kepada manusia lain. Sebab hak syahadah yang semalam yang saya cerita semalam, hak syahadah bila kita mengucap syahadah, kita kena sebar. Sebab apa sebar? Sebab kita kena jadi saksi pula. Masa kita terima syahadah kemarin, orang lain jadi saksi. Lepas tu, kita pergi pada orang lain, ajar orang lain mengucap syahadah, kita jadi saksi pada atas orang tu. Dan orang yang kita ajar mengucap tu pula, dia kena pergi pada orang lain pula. Maka berkembang Islam tu. Macam tu. Bila orang faham tentang syahadah ni. Nak bawa Islam kafah dalam kehidupan manusia ni, Islam keseluruhan ni bukannya mudah ni. Kalau kita tak mengaji, tak faham macam ni. So insya-Allah kita cuma kena belajar, kena beranikan diri kita buat. Dan kita yakin dengan Tuhan. Macam tu. Kita ni kalau ikut dah hampir 50 kuliah tak silap saya ni. 50 kuliah dah lebih kurang dalam 50 jam lah. So saya mencadangkan lah kat sini. Tadi duk bincang dengan budak admin. Kita buat satu PhD lah dalam pengajian ni kan. Dia ada soalan-soalan dia kan. Kemudian kita rujuk pada mana-mana badan yang certification body pasal agama ni. Supaya dapat kita dilantik sebagai pendakwah. Malaysia ni kena ada lesen, kena ada tauliah kan. Tak apalah. Kita tengoklah kalau silibus yang kita 50 kuliah, 50 hours, 50 jam pengajian kita buat musim Covid ni. Kalau boleh diterima oleh pihak mana-mana ILIM ke, Institut Latihan Islam Malaysia ke, contohlah. Kita boleh jadikan sebagai satu silibus. Tak apalah, saya boleh olah balik lah. Tak masalah itu. Kita olah balik, bagi jadi kemas sikit. Buat satu silibus lah. Ni. Untuk pendakwah-pendakwah. The basic is here. Ni basic dah. Kita tak bagi kaedah lain. Kita akan bawa syahadah. Biarlah orang yang dakwah, dia nak cerita pasal Islam tu indah ke apa, dia biarlah dia. Kita akan fokus awwaluddin ma'rifatullah. So approach pendekatan kita lain sikit sebab kita mengikut balik apa yang Rasulullah buat, apa yang Nabi-Nabi buat, carry tauhid tu dulu. Ajar tauhid tu dulu kepada orang lain. Tak apa, it's okay. Orang yang nak buat cara dia, biar dia buat cara dia. Yang penting dakwah. Mungkin kita tak pandai macam dia bawa, kita buat cara kaedah kita. Sekarang ni kita ada projek untuk ke Jepun dan sebagainya, untuk international. So saya pesan budak-budak kita tukar metodologi of dakwah ni, saya akan mengubah. Kita pergi pada syahadah.
Pergi sana kita ajar syahadah tu, kita talqin dulu. Biar pok-pok Jepun ke siapa ke, biar dia terus terima agak iman tu dulu. Pasal di situ kekuatannya. Kalau kita tak ajar syahadah macam ini, kita pergi ajar mengucap biasa gitu. Jadi tak ada roh. Dia jadi Islam tak ada roh. Dia tak pergi pada mukmin. Dia hanya duduk tiket Muslim tu. Kita tak nak. Kita nak bagi agama tu komplit. Lepas kita ajar mengucap tu, dia masuknya kepada diri dia tu, iman, Islam, ihsan. Tiga-tiga sekali, komplit. Macam sahabat Nabi tu. Lepas tu boleh turun pergi perang. Tak takut dah. Ni dia takut lagi. Pasal dia hanya terima Islam je. Dia tak terima iman lagi. Ihsan lagi. Kita nak komplit tu. Kat situ. InsyaAllah lepas ni. Tu cadangan lah. InsyaAllah mudah-mudahan. Saya ni bagi cadang je. Sebab saya tak nak buat. Kalau buat kena orang lain. Kalau setuju, ada persetujuan, ada siapa-siapa yang mampu nak buat, nak susun. Kita susun insyaAllah. Tapi walau bagaimanapun, saya rasa admin dah, saya maklum dah. KP admin dia boleh fikirlah macam mana dia nak rujuk. Sebab kita perlukan dakwah yang proper. Lebih teratur, lebih tersusun. So kita akan susun balik silibus ni mengikut modul kita tu. Yang mana yang kita rasa benda ni boleh lebih sesuai untuk kita. So kita pergi ikut kaedah syahadah ni. Saya rasa tak ada orang bawa lagi. Ada orang dah buat. Sekarang kawan saya pun ramai juga dah buat. Dan kita nak pergi secara pro, betul-betul profesional, mengikut kaedah-kaedah yang ada ni. Kalau orang lain nak dakwah, kita kan ramai kat Malaysia ni pun dakwah. Jabatan agama ada, JAKIM ada, Jabatan Agama Negeri ada, macam-macam jabatan, macam-macam NGO tentang Islam ni. Macam-macam masing-masing nak bawa tu pulang lah. So kita, taifah kita ada kat sini. Pendekatan ni kita bawa balik ke sini. Bukan maknanya menafikan orang lain, tak. Sebab kalau dah elok dah, kita perelok lagi. Gitu. Kalau bunga tu dah lawa, kita spray minyak wangi bagi cantik lagi. Macam tu. Kita tambahkan lagi. Bukan kita menafikan yang orang lain, tak. Jangan faham, jangan salah faham macam tu. Okey, saya rasa itulah saja untuk malam ni. Dah 12 suku dah. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bincang malam ni mendapat petunjuk daripada Allah SWT, dan insya-Allah esok kita sambung lagi dalam kuliah yang seterusnya bagi memahami lagi tentang syahadah ni, dua kalimat syahadah ni. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadarihi wa miqdarihil azim.